Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan setengah, kata musannif rahimahullah, dan setengah daripada yang membatalkan puasa menyehaja muntah. Tu batal puasa jika tahu ia seorang akan haram menyehaja muntah. Batal kalau dia tahulah. Lagi dengan ikhtiar seorang, memang dia yang buat benda tu. Dan jika yakin jika ni jadi royah pada kata membatalkan puasa tadi. Dan jika yakin ia seorang akan tiada kembali sesuatu daripada muntah ke dalam perutnya seorang sekalipun, dengan maksud batal. Walaupun dia kata saya muntah tu keluar habis, tak ada termasuk balik batal. Maka batallah puasanya seorang dengan menyehaja muntah. Dengan menyehaja muntah, batal. Baik. Adapun jika muntah ia seorang dengan lupanya seorang lupa, atau dengan digagahi orang akan seorang, atau jahil ia seorang akan haramnya menyehaja muntah, dia tak tahu akan haram menyehaja muntah. Sebab apa yang dia jahil tu? Kerana uzur, sebab baru masuk Islam, atau jadi ia seorang jauh daripada ulama, maksudnya duduk jauh daripada orang alim ulama lah, itu dipanggil keuzuran. Kalau jahil sebab yang lain tak boleh lah, maka tiada batal puasanya seorang, tak batal, tak apa. Baik, ini tengok. Dan demikian lagi tiada batal puasanya seorang jika ghalabah. Ghalabah ni maksudnya dikerasi. Maksudnya dia bukan nak muntah, tapi tak tahan nak buat macam mana, nak termuntah juga, nak termuntah gitu. Jika ghalabah atas seorang muntah, yakni mengerasi akan seorang muntah, sekira-kira tiada tertahan kerana tersebut dalam hadis, kerana tu jadi ilat pada tiada batal. Kerana tersebut dalam hadis yang sahih bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u mubaghihun, man zara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Wa man istaqa'a falyaqdi, yakni barang siapa ghalabah di atasnya, atas seorang muntah, barang siapa ghalabah di atasnya atas seorang muntah, maksudnya muntah tekan dia, baik, maka tiadalah wajib atas seorang qada, tak wajib. Dan barang siapa menyehaja muntah, maka hendaklah dengan masuk wajib. Hendaklah dengan masuk wajib, dia ni tulis atas tu, hendaklah dengan masuk wajib lah. Sebab hendaklah dalam kitab jawi ni ada dua, ada hendak dengan masuk sunat, ada hendak dengan masuk wajib. Jadi hendak itu dengan masuk wajib, maka hendaklah mengqada puasa seorang. Kena qada. Baik. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, jumlah ni tulis atas dia, termasuk maksudnya jumlah, maksudnya termasuk juga daripada menyehaja muntah, yang menghela benang, yakni menarik benang, yang menghela tu maksudnya orang yang menarik benang dari dalam perutnya seorang, yang diperlannya seorang dia akan benam pada malam. Tak ada kerja lah ni. Tak ada kerja apa, dia ambil benang, dia telan. Bila dia telan, benang tu duduk sampai ke subuh. Jadi bila tengok lagi. Maka batallah puasanya seorang dengan menghela benang tu. Dengan menghela benang, batal puasa. Bersalahan yang mengeluarkan pada siang hari akan kapas yang dimasukkannya seorang pada malam ke dalam batin zakarnya seorang atau farasnya seorang, maka tiadalah batal puasanya seorang dengan
mengeluarkan kapas. Dengan dia tulis itu, mengeluarkan kapas. Gitu. Faham masalah dia? Masalah dia macam ni. Dia contoh, dia bubuh kapas dalam dia punya kemaluan dia, orang perempuan lah. Lepas tu bila masuk subuh, barulah dia tarik kapas tu daripada dalam faras dia. Yang tu batal tak puasa? Tak batal tu, tak ada masalah. Tak, walaupun kalau ikut masuk dalam rongga juga, tapi tak apa, nak buat macam mana nak tarik kapas tu keluar. Faham? Tu tak batal. Yang ni, malam-malam dia ambil benang, dia apa? Dia bubuh dalam mulut dia. Lepas tu dia telan benang tu. Bila dia telan benang tu, sekerat duduk dalam, sekerat duduk luar. Bila masuk waktu subuh, dia nak tarik benang tu. Bila tarik benang tu, dia pun muntah. Masa tu batal tak puasa dah? Batal. Faham? Ni tak ada kerja ni. Tak ada kerja duduk pergi telan benang apa kan? Maksudnya, sekerat duduk luar mulut, sekerat duduk dalam rongkong. Dia pun masuk subuh, pukul 10 pagi, nak tarik benang tu keluar. Bila tarik benang tu keluar, dia pun wet ya, muntah. Batal puasa ni, batal. Beza dengan masalah kapas tadi. Masalah kapas bukan dengan masalah muntah, itu lain cerita. Gitu. Habis. Tu. Jadi masalah kapas tapi masalah kapas ni pun bukan dia korek ni. Kapas tu dia duduk dalam dia punya kemaluan dia. Dia ada dia punya bucu dia hak keluar tu lah. Bekas kapas tu hak keluar. Jadi dia tarik daripada luar lah. Tapi dia awal masuk jari dia dalam dia punya rongga tu, hak tu batal kan tak batal? Hak tu boleh bawa kepada batal. Kerana yang tu masuk dalam rongga. Jadi maksudnya sekarang ni kapas tu dia punya ain kapas tu duduk luar faras lah, tapi boleh tarik keluar. Jadi bila dia tarik, yang tu tak batal puasa. Sebab yang tu bukan masalah muntah. Beza kan? Habis. Dan demikian lagi tiada batal puasanya seorang atas kaul yang muktamad. Ni dia tengok jika dikeluarkannya seorang dahak. Dahak dia, gelemar dia buat keluar. Dahak tu main daripada mana? Daripada otak seorang, atau daripada perut seorang, lalu diludahkannya seorang. Dia ludah dia punya dahak tu. Walaupun kalau ikut dahak tu, dia duduk dalam kita punya rangkung ni, kita buat itu tu, dikira macam muntah lah ikut. Macam muntah juga. Tapi hukum dia tidak batal. Kerana yang ni masalah dahak. Dahak tak apa. Sebab apa yang dia sebut dalam masalah muntah ini ni? Sebab nak sebut kata yang ni tak dikira sebagai muntah. Itu bukan muntah. Tapi kita kena, bila kita buat keluarkan kita punya gelemar tu, kita kena luah kan. Kalau kita telan, hukum dia batal puasa. Hukum dia batal puasa. Boleh lah. Walaupun tak sengaja pun batal puasa. Batal. Kerana sudah duduk pada zahir mulut. Saat lagi tengok zahir mulut, batin mulut, dalam ada sebut lagi. Dan demikian lagi tiada batal puasanya seorang dengan tiada berkhilaf, tak ada khilaf. Jika keluar dahak daripada otak ataupun perut dengan sendirinya dahak, keluar sendiri, atau keluar atau pada kata keluar dahak. Jika keluar ia dahak dengan sebab batuk atau lainnya batuk. Lainnya tulis itu seperti bersin. Lainnya tu tulis dia seperti bersin. Tu. Dahak keluar bukan dengan sebab kita yang puasa buat keluar. Dia keluar sendiri. Dia keluar dengan sebab kita batuk ataupun kita bersin. Lalu dia buat apa lepas keluar tu? Maka lalu diludahkannya seorang akan dahak tu pada dua masalah ini. Dua masalah ini, yang pertama tadi keluar dengan sendiri, yang kedua keluar dengan sebab batuk atau lainnya. Tu. Dua masalah ini tulislah ataupun buat nombor ke apa-apa. Yakni keluar dengan sendirinya, satu lagi keluar dengan sebab batuk ataupun lainnya. Kena ludah tak dia? Ludah tak kena ludah. Tapi hukum tak batal lah tu. Tak dikira sebagai muntah. Tetapi jika ditelannya seorang, dia akan dahak. Serta kuasa ia seorang meludah dia akan dahak. Dia boleh ludah, tapi dia apa? Dia tak ludah. Kemudian diperlan tu, kemudian daripada sampai ia dahak kepada had zahir mulut. Sudah sampai kepada had kawasan zahir mulut, maka dia telan. Maka batallah puasa seorang dengan tiada berkhilaf. Tak ada khilaf ulama. Batal sebab dah sampai zahir mulut. Tapi kalau duduk dalam lagi,
kita telan juga. Yang tu sampai zuhur ke belum sampai? Belum. Kalau belum sampai batal tak puasa? Tak batal. Begitu. Habis. Maka jika turun dahak daripada otak seorang, dan tu padahal sampai ia dahak kepada zahir mulut, iaitu makhraj ha yang tiada bertitik. Nampak? Makhraj huruf ha yang tiada bertitik, ha pedas. Sampai situ. Jadi kalau sampai situ dia panggil zahir ke batin? Zahir. Maka hendaklah dengan masuk wajib diludahkannya seorang akan dahak. Wajib ludah. Supaya apa kena ludah? Supaya tiada termasuk suatu daripada dahak ke dalam perut seorang. Kena ludah. Sebab dah sampai zahir mulut. Nak tahu zahir mulut, tengok makhraj huruf ha tu. Dari kerana jika tiada diludahkannya seorang akan dahak, serta kuasa ia seorang atas meludah akan dahak, maka sampai ke dalam perutnya seorang, batallah puasanya seorang dengan dahak, kerana taksirnya seorang. Kerana dia cuai, batal. Habis. Bersalahan titik-titik. Faham masalahnya? Mudah ya kan? Bubuh domeh saya suruh tu bubuh. Tak bubuh nanti menyesal ni. Bersalahan jika tiada sampai kepada had zahir mulut, tak sampai lagi. Maksudnya tak sampai lagi kepada makhraj huruf ha yang tiada bertitik tu. Dan jika kuasa atas meludah akan dahak sekalipun, tak batal. Kerana duduk had batin. Atau sampai ni kita ataf pada kata kuasa. Dan jika sampai ia dahak kepada had zuhir, tetapi lemah ia seorang daripada meludah akan dahak. Yang tu batal dia, maka tiada batal puasanya seorang dengan dahak. Dengan dahak. Maksudnya dia dah sampai dah had zuhir mulut, tapi kita nak ludah dia tak boleh sebab terlalu sedikit, tertelan juga, batal tak puasa? Tak. Walaupun dah sampai kepada had zuhir mulut, tapi kalau dah sampai had zuhir mulut boleh ludah, tiba-tiba tak ludah, yang tu yang batal tu kalau telan. Tapi kalau dah sampai had zuhir mulut payah nak ludah sebab terlalu sedikit dan sebagainya, masa tu dimaafkan, tak ada masalah lah tu. Okey, habis. Dan setengah daripada yang membatalkan puasa memasukkan suatu ain ke dalam kitab tu ada jatuh ke dalam lubang, ada lubang tu. Ke dalam lubang kitab tu ada jatuh tuan. Ke dalam lubang yang dinamai rongga, batal. Kalau masa contoh doktor dia buat kamera dalam perut, batal puasa? Tak boleh. Memang tak puasa itu kan. Doktor kata dia nak masuk pada kamera dalam perut kita, dalam ni rongga, buat biar aku mana pun tak tahu lah segi perubatan kan. Tapi hukum dia batal dia punya puasa, batal. Yang ni dia kata apa? Ke dalam lubang yang dinamai rongga, dengan syarat jika sampai ia ain tadi tu kepada rongga itu daripada lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka, mulut, hidung, telinga ni dalam mazhab Imam Syafi'i pandangan muktamad dikira batal juga, dikira sebagai rongga juga. Ada setengah-setengah ulama kata kalau masuk ayam kat telinga tak batal, sebab telinga ni dia tak bersambung dengan perut. Kalau hidung dia sambung dengan perut, sambung. Ada telinga ni ada setengah lah kata, dia kata tak batal kalau ayam masuk ke telinga pun, kerana telinga ni dia tak sambung dengan perut. Itu pandangan dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau pandangan muktamad batal, telinga pun batal. Gitu. Telinga pun batal. Walaupun termasuk ayat batal ya. Batal. Habis. Tak apa, nanti dia cerita masalah mandi tu. Baik. Okey. Dan jika ni jadi royah kepada kata batal lah. Setengah daripada yang membatalkan puasa tu. Dan jika ada ain yang dimasukkan itu kecil sangat, batal. Seperti biji sawi, batal. Atau tiada dimakan, atau pada kecil.
Jika ada ain yang dimasukkan itu tiada dimakan ia ain pada adat, seperti batu yang seni sekalipun. Batu yang seni dia tulis yakni batu yang terlalu halus gitu. Batu yang seni itu maksudnya batu yang terlalu halus gitu. Batai juga besar. Walaupun benda tu kecil, walaupun kita kata benda tu tak mengenyangkan pun batal. Mengenyang tak mengenyang pun batal. Sebab masalah rongga. Sengaja ke tak sengaja ke batal. Tak kisahlah, tak sengaja pun batal. Setengah orang kata tak sengaja tak batal. Batal. Maka batallah puasanya seorang dengan memasukkan tadi. Bila tu batal? Jika tahu ia seorang, jika tu jadi qaid pada batal. Jika tahu ia seorang akan haram memasukkan ke dalam rongga. Akan haramnya, tu rujuk memasukkan ke dalam rongga tu. Kalau dia tahu, lagi dengan disengajanya seorang dan dengan ikhtiarnya seorang, usaha dia. Sama ada pada rongga itu kuah yang menghancurkan makanan, benda yang boleh menghancurkan makanan, tak kisahlah macam perut, itu boleh menghancurkan makanan, boleh memproses makanan, ataupun dan ubat atau pada makanan seperti batin perut dan perkemihan. Perkemihan ni lubang keluar air kencing. Boleh tak? Perkemihan tu maksudnya lubang keluar air kencing. Benda tu dikira batal juga. Dan batin otak batal. Tak kisah. Boleh menghancurkan makanan ke, boleh memproseskan makanan, memproseskan ubat, tetap batal. Atau tiada baginya bagi rongga, atau tiada baginya ni atau pada kata pada rongga itu kuah yang menghancurkan. Sama ada tiada baginya bagi rongga kuah yang menghancurkan makanan. Kuah yang menghancurkan makanan, dia tak boleh menghancurkan makanan. Dan ubat atau pada makanan seperti batin telinga. Batin telinga kalau masuk kok telinga dia boleh menghancurkan tak makanan? Tak boleh menghancurkan kan? Dia bukan jenis organ yang boleh memproses. Dan batin lubang zakar. Tu batin lubang zakar. Beza dengan perkemihan tadi Perkemihan tu tempat kencing lah, terjemah itu. Tulis itulah, tempat kencing. Tulis atas dia tempat kencing. Batin lubang zakar. Batin lubang zakar ni dia tak boleh memproses. Atau faraj, tak kisah. Dan lubang hujung susu, dada dia tu masuk ke situ, tetap batal. Tak kisah. Lubang hujung susu ke kan, batin zakar ke, walaupun dia kata kawasan ni doktor kata dia bukan boleh memproses makanan ustaz, batal, tetap batal. Maka batallah puasa dengan makan dan minum dan memasukkan su'ud. Su'ud ni ubat yang dimasukkan ke dalam hidung. Su'ud tu maksudnya ubat yang dimasukkan ke dalam hidung. Jadi memasukkan su'ud ke dalam otak. Dia masuk ke hidung, dia sedut nak naik ke otak. Batal tak puasa? Batal. Batal. Dan memasukkan huknah. Huknah ni ubat yang dimasukkan melalui dubur. Huknah tu tulis, iaitu ubat yang dimasukkan melalui dubur. Ubat yang dimasukkan melalui dubur. Huknah ni panggil. Batal puasa. Memasukkan tu ke dalam perkemihan atau memasukkan sesuatu ubat atau lainnya ubat kepada batin luka jaifah. Iaitu jaifah, luka yang terus ke dalam rongga. Batal juga. Kalau kita bubuh dekat liang rumah kita ada tak apa, itu dia bukan rongga. Tapi hadis dia masuk ke batin, kot luka, tapi luka itu menembus ke dalam rongga, batal. Ke dalam dia serak masuk gitu. Atau kepada batin luka mamumah. Mamumah tu apa? Atau kepada tu atau pada kata kepada batin luka jaifah. Atau situ. Kepada batin luka mamumah, iaitu luka yang sampai kepada kerongkong otak. Luka tu dia sampai kepada kerongkong otak, kita sedut, batal. Royah pada kata batal tu. Royah pada kata batal. Royah pada kata luka mamumah tu
Dan jika tiada sampai yang dimasukkan itu ke dalam otak sekalipun kelihatan, yakni tetap batal puasa. Yakni tetap batal puasa. Ini luka yang sudah tembuslah sampai ke dalam tu. Yang tu yang batal tu. Tapi kalau luka tu tak tembus pun, hanya pada isi sahaja, itu ni cerita, tak apa. Kita buat minyak angin apa, bol lotion, itu tak batal puasa. Cuma kalau bulan puasa ni kita pakai minyak wangi, kalau ikut makruh kan. Pakai minyak wangi makruh bulan puasa. Makruh. Sebab benda yang kita rasa buat boleh menyedapkan kita punya badan kita. Makruh juga. Makruh. Walaupun tak kenyang pun kan, tapi bau minyak wangi ni rasa puas tak? Puas kan? Dia rasa puas, makruh lah bulan puasa. Dan demikian lagi batal puasa jika dititikkan air atau minyak atau barang sebagainya. Ni ada. Balik puasa later ni penting kan. Jika dititikkan air atau minyak atau barang sebagainya, minyak, air ataupun minyak pada batin lubang telinga. Nampak? Lewat masuk dalam lubang telinga. Batal. Dan lubang susu. Dada orang lelaki ke, dada orang perempuan ke, kita punya, kalau mudah cakap je, puting susu tu, ada lubang lah masuk tu, bubuh kot tu, batal. Walaupun benda tu jarang lah berlaku kan, tapi benda tu batal juga. Walaupun kalau ikut kecil sangat, kecil pun batal. Dan lubang zakar, batal. Dan jika tiada terlampau hasyafah dan hujung susu sekalipun, walaupun dia masuk itu tidak terlampau daripada kepala zakar, hanya masuk hujung lubang zakar saja, tapi masuk dalam, tetap batal. Tetap batal kan. Kepala zakar orang lelaki tu kan, dia tak tembus masuk sampai ke dalam tu, tapi dia duduk dalam lingkungan kepala zakar tu saja, tak melepasi kepala zakar, tak turun sampai ke bawah tu, batal tak usah dah? Batal. Masuk dalam, batal. Habis. Dan ni maksudnya dia suntik lah. Faham tak? Dia suntik. Kalau kita basuh air kencing tu, hak tu kita bukan tahu masuk tak masuk. Hak tu syak, tu tak apalah. Hak saya kata ni dia suntik masuk ni. Walaupun dia kata saya suntik tu bukan yang masuk sampai ke bawah daripada kepala zakar pun, tetap batal. Tak boleh. Tak boleh. Itu dinamakan rongga. Jangan kita nampak rongga ni, lubang telinga nampak rongga, lubang mulut, lubang hidung, memanglah nampak dia punya rongga. Tapi kalau kata lubang zakar walaupun kecil pun dia panggil rongga juga. Tak boleh juga. Dan demikian lagi batal puasa jika dimasukkan hujung jari pada dubur atau faraj. Nampak? Hingga terlampau daripada had yang wajib membasuh dia had tadi. Tak kala istinja, tak kala basuh berak. Ni kena mengingat lah. Sebab itu orang suruh berak sebelum subuh. Faham tak? Kalau berak lepas subuh ni, bila kita basuh, takut-takut jari kita tu masuk ke dalam lubang dubur. Bila masuk lubang dubur, batal tak puasa? Batal. Batal puasa. Macam mana? Kan? Kecuali kalau kita berak, najis kita tu tak keluar habis. Takkan kita nak biar. Tak dapat tidak kita nak kena apa? Nak kena korek lah juga. Yang tu tak apa tak yang tu. Itu tak apa. Sebab nak menyempurnakan basuhan. Tak ada masalah. Ni najis tak ada dah dalam lubang tu. Tiba-tiba kita pergi korek juga. Batal tak pasal? Batal. Tak boleh. Tu ingat. Titik. Habis tu. Maka keluar dengan kata yang dinamai rongga, barang yang tiada dinamai rongga, iaitu seperti di dalam sumsum, tulang sumsum. Yang tu bukan rongga tu. Dan dalam daging paha. Tak apa. Kita buat minyak angin merosak masuk. Tak apa. Titik. Maka jika mengubati seorang akan lukanya seorang, yang pada betihnya seorang atau pada betih pahanya seorang, maka sampai ubat itu merosak ke dalam sumsum betih seorang, masuk ke dalam, atau ke dalam daging pahanya seorang, merosak sampai dalam, maka tiadalah batal puasanya seorang dengan sampai dari itu. Tak apalah, kerana yang tu dia bukan masuk dalam rongga yang terbuka, dia masuk kot melalui liang roma kita. Yang tu tak apa, pakai lotion, pakai, tak ada masalah tu, boleh bulan puasa, tak apa. Habis. Ni macam mana kalau cucuk suntikan bulan puasa, tengok. Dan demikian lagi jika dicucukkannya seorang jarum besi umpamanya ke dalam daging pahanya seorang,
tiadalah batal puasanya dia seorang kerana tiada di sana rongga. Bukan, tak batal. Cucuk suntikan bulan-bulan puasa, cucuk di mana? Cucuk di daging kita, isi kita. Yang tu berongga ke tak berongga? Tak berongga, pasal tak puasa? Tak. Tapi kalau dia kena denggi, doktor cucuk dekat mana? Cucuk dekat isi ke cucuk dekat urat dia? Dekat urat, cari urat kan? Cari urat tu kan? Cari urat. Urat kita tu dipanggil rongga ke bukan rongga? Rongga. Kerana ikut aliran darah. Kalau cucuk di situ hukumnya apa? Batal. Kalau cucuk dekat isi tak apa? Tak batal. Cuma ulama dia bincang kalau cucuk dekat isi tu, dia cucuk vitamin. Cucuk vitamin. Vitamin tu boleh mengenyangkan. Yang tu batal. Sebab cucuk vitamin. Tapi kalau cucuk vaksin tu, tu bukan vitamin, betul-betul ubat dia. Yang tu hukumnya batal tak puasa? Tak. Dia jangan cucuk dekat urat kan. Urat tak boleh. Macam tekpik tu, cucuk kat urat, cari urat kan. Ataupun orang sakit denggi memang doktor cari dia punya urat. Sebab nak cucuk kat situ kan. Ataupun apa-apalah duduk kat hospital kan, doktor cucuk kat urat. Yang tu batal puasa? Tak boleh. Yang ni saya kata cucuk dekat isi tu. Dia bukannya urat, cucuk kat isi. Yang tu tak batal puasa. Dengan syarat jangan cucuk vitamin. Kalau cucuk vitamin apa-apa pula, maka hukum tak boleh lah cucuk vitamin. Dia tak boleh. Gitu. Habis. Dalam kitab ni pun dah sebut. Kerana sebab apa tak batal? Tiadalah batal puasanya kerana tiada di sana rongga. Tak dipanggil rongga tu. Dan jikalau menikam seorang akan dirinya seorang dengan sikin umpamanya. Sikin tu pisau. Dia pergi tikam diri dia sendiri, tak nak ajar. Atau menikam akan seorang oleh orang lain dengan izinnya seorang. Orang lain tolong tikam kat dia. Atau menikam ni atau pada menikam seorang akan dirinya. Dan jikalau menikam akan seorang orang lain dengan izinnya seorang. Dia bagi izin, hang tikam Ustaz. Contoh, maka sampai sikin itu ke dalam rongganya seorang. Pisau tu sampai ke dalam rongga, tembus tu. Dia tikam kat perut berongga tak perut kita? Berongga. Walaupun Zuhir tak nampak, tapi dalam dia panggil rongga tak dia? Rongga. Kalau tikam, batal tak puasa? Yang tu batal. Sebab perut dia panggil rongga. Sebab tu kalau cucuk, macam orang cucuk insulin. Dia cucuk insulin ni, dia cucuk dekat mana? Dekat perut dia contoh kan. Masuk ke dalam. Batal tak puasa? Batal puasa. Insulin tu untuk orang macam mana kuat. Orang macam mana kuat dia cucuk insulin. Cucuk insulin batal. Kerana cucuk insulin ni dia ada bahan-bahan makanan dalam insulin tersebut, dia cucuk batal puasa. Ni pun sama. Kalau cucuk dekat rongga tu contoh cucuk dekat perut. Tikam dekat perut. Tikam tu sampai ke dalam lah. Masa tu hukumnya batal puasa. Batal puasa. Tu dia buat sikin kan, pisau. Kalau jarum lah. Itu misal. Maka sampai sikin itu ke dalam rongga seorang. Atau dimasukkannya seorang. Atau dimasukkannya ni kita kena ataf pada kata mana? Ataf pada kata dicucukkannya. Bukan dicucukkannya. Ataf pada kata menikam. Ataf pada menikam. Menikam seorang akan dirinya. Dan jikalau dimasukkannya seorang kayu atau barang sebagainya kayu ke dalam lubang zakarnya seorang atau telinganya seorang. Dia pergi ambil kayu ataupun kita kata pengorek telinga. Tapi dia korek dalam semua. Kalau sampai kat hak Zuhir tak batal, setakat ni tak apa ni. Tak ada masalah kan. Jari kita masuk setakat mana boleh masuk tak ada masalah. Jari telunjuk jari kelingking hidung pun setakat luar-luar ni tak apa. Jangan sampai dalam tak boleh lah. Yang setakat korek hidung tu tak ada masalah lagi. Itu hak Zuhir lagi. Dia jangan sampai dekat batang hidung ni. Batang hidung ni tak boleh. Dia korek sampai dalam kan. Tu tak boleh tu. Gitu. Habis. Selesai situ. Kalau benda nak jadi banyak payah. Contoh kita kata tiba-tiba lalat termasuk sampai ke dalam ni. Jadi nak kena buat apa? Nak kena korek bila nak kena korek batal tak puasa kita? Batal puasa. Batal puasa. Kalau setakat ni tak apa, kita kata takkanlah siapa nak korek sampai dalam ni kan. Ada orang korek sampai dalam. Contoh lalat termasuk dalam hidung ni sampai ke dalam. Dah macam mana benda nak berlaku? Tak sangka-sangka. Tiba-tiba hari tu lalat masuk dalam hidung, dia tersedut sampai ke dalam. Dia dah buat ses-ses pun tak keluar. Pergi kat doktor suluh dengan lampu ke, doktor korek sampai ke dalam. Batal tak puasa? Batal. Puasa batal. Kalau sampai ke batin, batal. Kalau Zuhir tak apa. Walaupun atas nama perubatan, batal. Perubatan pun batal. Berat lah puasa tu. Kalau kita kata tu darurah pun batal. Tak boleh.
Sebab apa? Sebab puasa nanti boleh qada, apa masalahnya? Tak ada masalah apa. Cuma hari itu tak payah puasa lah. Jangan makan lah. Kalau kata tak perlu makan, jangan makan lah. Kecuali kalau ada uzur sangat, terpaksa makan, tak apalah. Tapi jangan makan. Hormat bulan puasa. Nanti qada lah. Tak ada masalah apa. Dalam Quran pun sebut gitulah kan. Baik. Fa'iddatun min ayyamin ukhra kan. Bila qada lah pada hari-hari yang lain. Itu puasa. Baik. Selesai. Maka tengok dia kata apa lagi? Maka sampai ia kepada selesai. Barang sebagainya kepada lubang zakarnya atau telinganya, maka sampai ia kayu kepada batinnya. Batin mana? Lubang zakar ataupun telinga. Batinnya rujuk tu, lubang zakar ataupun telinga. Batallah puasanya seorang dengan dimasukkan kayu tadi tu. Dengan dia dimasukkan kayu ke besi kuat telinga kan. Tak kisahlah. Tu misal saja kayu tu. Titik. Lagi. Dan keluar dengan kata daripada lubang yang terbuka, barang yang sampai kepada rongga daripada lubang yang tiada terbuka. Jadi tak terbuka. Maka tiada batal puasa dengan berminyak jika meresap minyak pada segala lubang pohon roma, tak apa. Dan rambut atau pada roma. Dan tu padahal dirasanya seorang akan minyak itu sampai kepada rongga seorang sekalipun. Sebab apa tak batal ni? Tiada batal. Kerana tiada dimasukkannya minyak kepada rongga seorang daripada lubang yang terbuka. Tak apa tu, tak ada masalah. Walaupun dia kata gini, saya ambil minyak angin, saya bubuh dekat leher saya. Bila bubuh dia merosak, rasa minyak angin dalam rongkong ni, batal tak puasa? Tak batal. Tak ada masalah apa. Walaupun kita rasa gitu kan. Aku rasa macam minyak angin lah kat rongkong pun ni. Hang telai minyak angin ke? Tak. Aku bubuh kat leher aku je. Dia merosak masuk. Batal tak puasa? Tak. Kerana itu bukan rongga. Tak ada masalah. Tengok depan lagi. Dan demikian lagi tiada batal puasa dengan bercelak. Dia ambil celak, dia bubuh kat mata. Dan jika didapatnya seorang warna celak pada ludahnya seorang dan dirasanya seorang rasa celak pada rengkung seorang sekalipun. Bila kita pakai celak kita tu dia merosak masuk kot mana? Kot mata. Bila masuk kot mata dia rasa dekat mana? Rengkung. Batal tak puasa dah? Tak. Kerana dia bukan masuk kot rongga, dia masuk kot mana? Kot mata. Mata dia panggil rongga tak mata? Tak betul puasa, tak ada masalah. Walaupun rasa sini ni. Tak apa, tak ada masalah apa. Baby, kerana itu bukan rongga. Sebab apa dia kata tak betul? Dari kerana tiada lubang yang terbuka daripada mata seorang hingga rengkung seorang. Maka iaitu celak. Domir tu. Iaitu celak, musyarrah ilaih tu. Seperti minyak yang meresap pada segala lubang pada pohon roma dan rambut juga. Ada dan je tu. Pada pohon roma dan ada dan tulis. Dan rambut juga. Selesai tu. Habis? Lagi sikit. Dan demikian lagi tiada batal puasa dengan sebab mandi. Ni orang tanya. Mandi bulan puasa. Setengah orang kata jangan mandi lepas asar. Makruh. Iyalah, kemungkinan lah ada hukum makruh tu. Tapi nak beli lepas asar tak salah pun. Kalau habis buat pun makruh kan. Dan demikian lagi tiada batal puasa dengan sebab mandi. Tak apa mandi bulan puasa, tak ada masalah apa. Tapi jangan mandi menyelam. Mandi menyelam ni hukum dia makruh kan. Tapi kalau mandi menyelam menyebabkan ayak masuk dalam rongga, hukum dia haram. Asal mandi menyelam dalam bulan puasa bukan tak boleh mandi sungai. Boleh mandi sungai. Makruh ya. Cuma kita tak mandi sebab takut ayak masuk dalam rongga, itu je. Tapi kalau dia kata, saya kalau mandi menyelam, ayak tak masuk pun dalam rongga saya. Hang mandi menyelam dalam bulan puasa tu hukum dia makruh. Tu je. Kan? Makruh je. Kan? Tapi kalau mandi, dia rasa kalau aku mandi menyelam, mesti ayak masuk dalam rongga aku. Masa tu haram mandi menyelam. Itu masalah dia. Dan jika meresap air kepada batinnya, dan jika ni jadi royah pada tiada batal. Dan jika meresap air kepada batin seorang daripada segala lubang pohon roma dan rambut sekalipun, kerana tiada sampai ia air kepada rongganya seorang daripada lubang yang terbuka. Tak apa, mandi tak ada masalah. Lagi. Dan tiada makruh bagi yang puasa mandi. Nampak dalam kitab ni. Dia kata dalam bulan puasa kalau kita mandi tak makruh.
Kan? Dan berminyak dan bercelak dalam bulan puasa boleh ke tak pakai minyak rambut? Pakai, tak ada masalah. Bercelak dalam bulan puasa makruh kan? Tak. Hanya yang demikian itu mandi berminyak bercelak. Khilaful aula. Dia panggil khilaful aula lah. Khilaful aula ni kalau kita dah sebut dulu dalam kitab Bushra Karim tu, dia kata macam makruh lah juga. Tapi makruh dia tak kuat macam makruh biasa. Eloknya bulan puasa tak payah mandi langsung. Nah, mandi pagi, betul nak mandi pula bila lepas buka puasa baru mandi. Itu paling afdal sekali bulan puasa. Tapi kalau mandi pun tak apalah. Hanya yang demikian itu khilaful aula. Artinya menyalahi yang terutama. Maka yang terutama bagi yang puasa bahawa jangan ia yang puasa mandi. Sebab itu orang tua-tua kata jangan nak mandi lepas asar kan. Tapi sebenarnya bukan kata mandi lepas asar saja. Mandi sebelum asar pun khilaful aula dalam bulan puasa. Nak mandi subuh, lepas tu mandi lepas maghrib. Itu paling afdal. Tapi kita tak tahan je lah nak mandi juga. Tak apalah mandi ya. Jangan ia mandi dan berminyak dan bercelak. Kerana pada mazhab Malik batal puasa dengan bercelak. Mazhab Malik kata kalau pakai celak dalam bulan puasa batal puasa. Kita tak batal. Ala kulli halnya silakan, tak ada masalah. Terpulang atas masing-masing tu. Lagi. Dan lagi akan datang perkataan bahawasanya jika termasuk air ke dalam rongganya seorang daripada lubang yang terbuka seperti telinganya seorang tak kala mandi menyelam. Nampak? Sebab apa dia mandi menyelam tu? Kerana menyejukkan badan. Siapa suruh hang mandi semata-mata nak menyejukkan badan saja? Tiba-tiba air masuk dalam telinga. Batallah puasanya seorang dengan masuk air tu. Dengan dia tulis masuk air. Dengan dia yakni dengan dia tu masuk air. Masuk air ni bukan panggil gila-gila nak. Hang ni masuk air tu. Tak, maksudnya masuk air ni dia ingat gini ya. Kalau mandi harus kita mandi kan, tiba-tiba air termasuk dalam telinga, batal puasa. Walaupun ter batal. Tapi kalau kita mandi wajib bulan puasa, contoh kita tidur mimpi nak kena mandi wajib lah, nak sembahyang zuhur. Masa tu air termasuk dalam telinga, termasuk batal tak puasa? Tak. Kerana itu mandi wajib. Termasuk juga mandi yang tak batal puasa walaupun air termasuk mandi sunat. Contoh hari Jumaat. Dia nak pergi sembahyang Jumaat. Kita sunat mandi sunat hari Jumaat kan. Jadi bila mandi sunat hari Jumaat, tiba-tiba air termasuk dalam telinga, batal tak puasa kita? Tak, kerana itu mandi sunat. Tapi ingatlah kalau sengaja tak boleh lah. Dia mandi sunat, mandi wajib. Kalau air termasuk tak batal. Tapi kalau mandi biasa saja, mandi hak kita duk mandi macam biasa ni lah, bukan kita niat apa pun, mandi biasa je lah. Kita mandi air termasuk batal. Sebab itu kena beringat tu masa mandi tu, walaupun mandi biasa tu kena ingat. Kalau pun batal lah. Saya duduk pondok dulu, kawan saya tu dia mandi air masuk dalam telinga. Lepas tu dia kata dia tak puasa macam tu. Tapi tak puasa boleh tak makan lah. Dia tunggu sampai maghrib. Tapi puasa dia hari tu tak sah. Kan? Di pondok sik tu. Dia mandi air masuk dalam telinga. Tu tanya dia habaq kata dia tak puasa ni. Abang tak puasa. Rupanya air masuk dalam telinga masa mandi tu. Tak puasa. Tapi tak boleh makan lah. Maksudnya puasa dia tak sah hari tu. Nanti dia qada balik lah. Dia buka puasa macam kita lah juga kan. Sebab dia memang dia tak makan. Hormat bulan puasa. Tapi tetap. Macam kita duduk mandi dalam air. Buka pek air buat kan. Tu. Kalau tembak dalam telinga tu, air masuk dalam telinga batal puasa. Tu beringat lah. Sebab air lain tu. Benda jadi kalau boleh bubuh dalam ni lah. Dalam besel ke, dalam timba ke, itu lain cerita. Kena beringat. Kalau termasuk batal, kena jujur lah macam tu kan. Kena hak kata batal ya. Tapi tak boleh makan lah itu. Jangan pukul 3 pergi cari roti john lah. Tak boleh lah. Baik. Dan lagi akan datang perkataan tu baca dah kan. Okey habis. Lagi sikit. Dan tiada batal puasa dengan berbuang darah. Tak apa dalam bulan puasa. Dengan berpetik tu nah. Atau berbekam. Dalam bulan puasa kita bekam tak batal puasa kita. Tapi makruh. Sebab bila kita bekam, tenaga kita tak kuat. Jadi bulan puasa tak payahlah bekam. Gitu. Berpetik tu maksudnya macam saya sebut dululah. Dia ambil getah, dia ikat dekat hujung jari dia. Maka darah terkumpul. Lepas tu dia cucuk dia punya jari dia tu. Dia panggil apa? Berpetik dia panggil. Yang tu tak batal puasa tapi makruh. Tapi kalau dalam bulan puasa lah, kita kata hospital dia perlu beg darah banyak. Maka dia kata dia perlu kepada orang yang menderma darah pada waktu siang contoh.
Kita pergi derma darah kena ikut makruh. Kerana apa? Kerana menjadikan kita jadi letih. Tapi kalau dah berhajat nak buat bagaimana? Terpaksa buat bagaimana tapi pahala besar lah derma darah kerana orang memerlukan darah Orang aksiden, darah dia keluar banyak. Dia perlu darah tak adik? Perlu darah. Kita bagi darah kita kat dia, tu pahala besar. Kalau dalam bulan puasa makruh. Tapi kalau dah terdesak, tidak makruh. Nak buat ke mana? Tetapi terutama janganlah ia seorang berbuang darah, kerana yang demikian berbuang darah itu mendhaifkan badan seorang. Kalau nak bekam waktu malam. Dan jika keluar dubur yang berpenyakit buasir, ni orang sakit buasir, dia keluar buasir dia, maka tiadalah batal puasanya seorang dengan memasukkan dia akan dubur tadi. Tak apalah tu sakit, atau termasuk ia dubur dengan sendirinya dia dubur, bukan dia orang masuk, termasuk sendiri, tak ada masalah. Sebab apa tak batal? Ialah kerana sangat hajatnya seorang kepada memasukkan dia akan dubur, dan wajib membasuh duburnya seorang daripada cemar dan lendir yang ada ia padanya pada dubur. Jika tiada memberi mudarat ia basuh akan seorang. Ia tu punya domain basuh. Akan dia seorang. Okey, ada tak apalah orang sakit puasa tak apa, dimaafkan. Dalam keadaan sengaja ke tak sengaja ke tak apa. Titik. Lagi sikit. Dan demikian lagi tiada batal puasa jika termasuk lalat atau nyamuk kepada batin mulut seorang. Masuk dalam batin. Kacau masuk Kacau tu. Maka janganlah dikeluarkannya seorang akan lalat atau penyamuk. Dan jika dikeluarkannya seorang akan lalat atau penyamuk, batallah puasa seorang. Kacau nak buat bagaimana? Lalat masuk, terlekat kat ompong. Biar orang tu. Kalau telan, batal. Kalau pi korek, batal juga sebab dikira muntah. Telan ayat liak orang lalat tapi mana tu tampu je. Tahan lah. Buat macam mana? Siapa suruh? Lalat masuk dalam mulut dah. Betul kau tu? Masuknya sini. Sekali kita pelik pula macam mana lalat tu tampu. Dia telan pun lalat tu tak telan kau tak masuk sekali lah. Masa dia telan ayat liak tu lalat tu tampu je. Ada apa kita kata gini? Kita makan sok dekat-dekat dah subuh dah. Tiba-tiba kita makan, tiba-tiba terlekat tulang. Tulang terlekat dekat ni. Dalam lah. Kalau kita pi telan tulang tu, hukum dia apa? Batal. Kalau kita pi korek, hukum dia jadi muntah. Batal tak puasa kita kalau kita buat begitu? Batal. Lepas tu dapat macam mana? Biarlah sampai ke maghrib. Sakit pun sakit lah. Kalau nak mudahnya, bagi batal dululah. Nanti kodok. Saya bisa jadi benda tu. Pi doktor korek sampai tu kat kepala keting. Dan kita makan tulang tu lekat. Telan ayam pun tak pi, bubuh nasi pun tak pi. Kawan doktor kata ambil nasi betul yang telan tak pi juga. Tapi yang tu bukan bulan puasa lah. Doktor korek tu bawa tulang ikan tu. Kecil lah tapi dia lekat dalam ni. Kita telan tak pi ya. Tak pi tulang doktor tu pedih lah. Masa tu kita pi juga doktor korek hilang. Tak apa, tak ada masalah. Itu bukan bulan puasa. Tapi kalau bulan puasa batal nak buat macam mana? Tetap batal. Batallah puasa seorang. Kerana yang demikian al-mazkur lah jumlah daripada menyahaja muntah. Gitu. Titik. Dan adalah kebanyakan manusia yang termasuk lalat ke dalam perut manusia. Tak kala ia seorang, ia manusia puasa. Lalat masuk dalam hongkong dia lah, dalam batin dia. Bersungguh-sungguh ia manusia pada mengeluarkan dia akan lalat. Maka iaitu khoto'un, kata Syekh Arsyad. Khoto'un ni maksudnya apa? Salah, kata Syekh Arsyad Banjari, salah benar ni. Tetapi jika takut ia seorang akan mudarat seperti yang mengharuskan tayamum. Dia kata kalau aku biar ni jadi bahaya. Bahaya ni sampai tahap nanti aku ni nak ambil yang semayang, tak dia ambil yang semayang lah. Kena ambil guna tanah ni tu, debu tanah. Maksudnya mudarat yang sampai tahap boleh tayamum. Contoh kita kata jadi bahaya lah untuk dia. Maka haruslah bagi seorang mengeluarkan dia akan lalat ataupun nyamuk. Dia tu rujuk lalat ataupun nyamuk. Dan wajib atas seorang mengqada puasa itu. Nanti kena qada lah. Kena qada. Tak apalah nak buat macam mana. Dah tulang dekat. Takkan nak biar. Nak tunggu maghrib bukan dia. 3-4 jam lagi, 10 jam lagi. Nak buat macam mana? Tak apalah. Nanti qada lah. Nak buat macam mana mudarat? Baik. Tapi qada tak kena qada. Lagi dia tak payah qada pula. Qada kena. Satu lagi.
Dan demikian lagi tiada batal puasa termasuk lebu jalan. Lebu tu debu. Tulis tu debu. Tak faham pula. Lebu jalan, bukan lembu Lebu jalan, yakni debu jalan yang suci, dan lebu tepung tak kala disiraki tu diayak. Contoh dekat-dekat nak raya dia buat kuih raya. Bila kuih raya tu berdebu lah tepung tu termasuk dalam dia punya rongga. Yang tu batal ke tak batal? Yang tu tak batal, dimaafkan. Nak buat macam mana? Bulan puasa dia naik motor tak pakai helmet, lalu kot semeling tu, lori lalu berdebu je punya jalan tu. Debu tu masuk dalam kita punya ni. Yang tu dimaafkan, tak apa. Kalau kata tak maaf, naya orang naik motor, puasa batal belakang. Sebab makan debu lah, makan asap lah. Tak apa tu tak apa. Sama ada ia lebu sedikit, ia tu ia lebu, debu. Ia tu ia debu sedikit atau banyak, kerana sukar memeliharakan daripada debu. Tetapi jika disengajanya seorang membukakan mulutnya seorang hingga masuk lebu itu ke dalam mulutnya seorang, maka batallah puasanya seorang jika ada lebu itu banyak. Dan jika ia lebu itu sedikit pada uruf, maka tiada batal puasa seorang, tak batal. Macam ni, dia tahu dah dia lalu belakang lori tu akan berdebu, maka dia sengaja pergi buka mulut dia. Masuk debu tu banyak, batal tak usah? Batal. Sebab sengaja buka mulut. Lagi pula masuk banyak ke sikit? Banyak. Tapi kalau sengaja buka mulut, masuk juga tapi sedikit. Yang tu batal tak usah? Tak batal. Tu ingat tu masalah debu tu kalau orang tanya. Soalan dia macam tu. Habis cukup tu, hari sambung esok pula. Kata Sahibul Anwar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Padanan dua muka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah